Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita luangkan masa untuk sambung pengajian kita ni. Dan insya-Allah hari ni kita sambung pengajian akidah kita, pandukan kitab Kifayatul Awam. Dan kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah kita sampai ke siri yang ke-7 dalam baca matan kitab Kifayatul Awam. Dan tadi ada orang hantar video suruh tolong verify tengok sebab ada persoalan, iaitu bolehkah kita menterjemahkan Ar-Rahman wala arsyistawa itu Allah bersemayam di atas arasy. Ar-Rahman sifat Allah lah, ala arsy di atas arash. Istawa maksudnya dia terjemahkan bersemayam. Kemudian dia sandarkan kepada Ustaz Abdul Samad. Ustaz Abdul Samad siapa tak kenal kan, masyhur. Kemudian dia bagi video, saya tengok lah. Dia memang ulama khilaf sebenarnya. Ulama ada khilaf boleh atau tidak menterjemahkan ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Boleh atau tidak menterjemahkan ayat mutasyabihat kepada bahasa-bahasa selain bahasa Arab. So ada ulama mencegah. Ada ulama yang mencegah secara mutlak tidak boleh diterjemahkan kepada bahasa selain bahasa Arab. Ini cuba tuan-tuan kalau nak yang ustaz-ustaz lah boleh baca kitab-kitab, contohnya kitab Al-Milal wan Nihal Imam Syahrastani. Dia ada nukilkan beberapa qaul ulama yang melarang daripada menterjemahkan ayat-ayat mutasyabihat secara mutlak kepada bahasa selain bahasa Arab. Kemudian ada setengah ulama memilih ada beberapa ayat mutasyabihat yang tak boleh diterjemahkan. Contohnya lafaz yad tak boleh diterjemahkan kepada tangan. Dia memilih lah, dia tak secara mutlak, dia memilih beberapa ayat mutasyabihat tak boleh diterjemahkan. Kemudian pandangan yang ketiga mengatakan bahawa boleh diterjemahkan. Boleh diterjemahkan tetapi dengan syarat lah. Dengan syarat lafaz yang diterjemahkan itu pun tidak memberi makna yang hakikat. Tidak memberi makna hakikat. Contohnya yadullah fawqa aydihim. Jadi ada yang mengambil pendekatan terjemah tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ar-Rahman al-Asyistawa, Allah bersemayam di atas arash. Jadi apabila diterjemahkan kepada bahasa Melayu misalnya, maka di situ akan ada beberapa kesan, beberapa impact. Ada sebahagian golongan yang mungkin awam, mungkin jahil, tidak mengetahui tentang hakikat dan majaz misalnya, maka boleh membawa dia menganggap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada tangan.
Bagi orang yang macam Ustaz Abdul Samad misalnya, dia terjemahkan Ar-Rahman wa Istawa, Allah Ta'ala itu beristiwa, dia terjemahkan bersemayam. Jadi saya sangka baiklah, saya sangka baik bahawa dia orang yang belajar. Jadi bila dia menterjemahkan kepada bersemayam itu, bersemayam bermakna majas, Pernah juga ada orang petikaikan Syekh Daud Fatani dalam kitab dia, saya tak ingat kitab apa, Muniatul Musalli ke kitab apa tak ingat, menterjemahkan kepada tangan Allah. Kita pun kadang-kadang kita sebut kan, kita kata jangan takut, jodoh dia di tangan Tuhan kan. Yang mana yang belum kahwin tu kan, contohnya kita kata kau ni umur dah berapa takkan kahwin lagi ni, tak apalah, jangan risau, insya-Allah jodoh dalam tangan Tuhan. Jadi jodoh dalam tangan Tuhan, jadi kita sebut kan jodoh dalam tangan Tuhan. Jadi sebenarnya boleh boleh menterjemahkan kepada bersemayam ataupun tangan, tapi dengan syarat bahawa orang yang nak menggunakan bahasa terjemahan tersebut seperti bersemayam ataupun tangan Allah, mesti dia kena faham bahawa ayat itu, lafaz tersebut adalah bukan hakikat tetapi majas, maksudnya kiasan. Makna kiasan, sebab bahasa Melayu pun ada majas, ada kiasan kan. Jadi tetapi disebabkan munculnya puak-puak mujassimah ni, jadi sebab itulah ulama-ulama melarang menterjemahkan. Bagi mereka itu lebih baik tidak menterjemahkan, kerana ada kemungkinan orang itu yang awam, yang tidak mengetahui, tidak mempelajari akidah dengan betul, maka boleh yufdi ila tashbih. Kata ulama, yufdi ila tashbih, maknanya boleh membawa kepada penyerupaan Allah dengan makhluk. Jadi beza dia tu saja. Jadi memang sebenarnya ada ulama yang melarang menterjemahkan, dan ada yang memilih-milih beberapa lafaz boleh diterjemahkan, ada yang tak boleh. Dan ada ulama kata boleh terjemahkan dengan syarat bahawa orang yang nak menterjemahkan itu dan kesan kepada pendengar atau pembaca dengan bacaan terjemahan ataupun mendengar kuliah seseorang ustaz tu diterjemah kepada bersemayam tangan, maka dia kena terangkan. Dia kena terangkan bahawa lafaz bersemayam ni bukan bermakna duduk. Seperti Ustaz Abdul Samad tu selepas tu dia terangkan kan, dia kata bukan makna duduk, bukan makna menetap, istiqrar wal julus. Jadi di situ memang ada isu lah, ada khilaf di kalangan ulama. Sebab apa? Zaman sekarang ni Al-Quran sudah diterjemahkan hampir kepada tak tahulah ratusan bahasa kot. Bahasa Inggeris ada, bahasa Melayu, semua bahasa ada terjemah Quran. Jadi sampai kepada ayat contohnya Ar-Rahman al-Arsh istawa, nak terjemah macam mana kan? Yadullah fawqa aydihim, macam mana nak terjemah? Jadi mereka tetap juga menterjemahkan ayat kepada tangan, istiwa kepada bersemayam. Tetapi orang yang agak bijak sikit, yang lebih memikirkan akan kesan daripada menterjemahkan itu secara harfiah, itu boleh membawa sebahagian lah, tak semua, boleh membawa kepada sebahagian sebahagian orang awam menganggap Allah itu ada tangan, Allah itu duduk di atas Arab. Sebab bersemayam itu kalau secara makna bahasa pun, bersemayam tu duduk atas singgahsana. Jadi perlu diterangkan, bersemayam ni bukan maknanya duduk, bukan maknanya menetap. Tangan ini bukan bermakna anggota. Jadi saya dengar kuliah Syekh Said Fudah pun, dia kata boleh mengatakan Allah berada di atas arash, tapi dia tak cakap bahasa Melayu lah berada. Dia kata Allah fis sama', dia kata boleh, tetapi dengan syarat, mesti kata bila tamthil, bila tashbih, bila nazir, bila mumassah, bila istiqrar, bila julus, kena sebut semua tu, kena sebut. Maknanya orang yang nak mengatakan Allah bersemayam atas arash, dia kena sebut Allah Ta'ala bersemayam atas arash, semayam yang kiasan, yang majas.
Dan bukan duduk, bukan menetap, bukan menyentuh arash, bukan berarah, kena nafikan semua tu. Jadi dia jadi maknanya nak menterjemahkan pun kena ada ilmu juga. Jadi itu yang saya dengar lah daripada kuliah Syekh Said Fudah, ulama Asy'ariyah lah, kontemporari masa kini. Tapi dia tak cakap bahasa Melayu lah. Dia kata, orang tanya kan, boleh tak kata Allah fis sama'? Allah fis sama' boleh kata ke tidak? Maka dia kata, kalau nak kata Allah fis sama' itu kena nafi. Bila tamsil, wala tashbih, wala mathil, wala nazir, wala fil jihah, wala mumassah, semua tu dia sebut. Maknanya kena nafikan, tanpa ada penyerupaan, tanpa ada menyentuh arash, tanpa berarah, tanpa berada, tanpa duduk. Kena nafi. Jadi bila dah nafi, orang pun semayam tapi tak duduk, tak menetap. Itu makna dia apa? Masa itu barulah kita kata, maknanya kalau nak takwil, takwillah kepada menguasai. Sebab bolehlah kita kata lafaz bersemayam itu lafaz yang kinayah ataupun lafaz yang majas, memberi makna. Kalau nak takwil lah menguasai, kalau tak nak takwil serahkan makna kepada Allah, tafwid. Tetapi ada sebagian ulama memang melarang. Pasal apa? Takut-takut dia tak tahu, akhirnya dia bila dengar bersemayam, dia ingat Allah duduk atas arash. Bila kata tangan Allah, dia ingat tangan anggota. Kemudian ada satu lagi yang Ustaz Abdul Samad sebut tu, mazhab yang keempat tu isbat. Jadi isbat pun ada dua. Isbat ada dua. Satu isbat asbab khabaran. Isbat ayat Al-Quran dan hadis sebagai khabar. Ini kata Imam Abdul Hasan Asy'ari dalam kitab Maqalat Islamin. Dia kata adapun ahlul hadis ataupun salafus soleh, fuqaha, mereka mengisbatkan ayat-ayat mutasyabihat khabaran. Sebagai khabar, maksudnya hanya sebagai ayat Al-Quran, hanya sebagai hadis saja. Bukan mengisbatkan seperti mana yang Ibnu Taimiyah isbatkan. Jadi orang banyak keliru ni, masalahnya Ibnu Taimiyah hanya yang dia menggunakan isbat itu, dan dia kata mengisbatkan makna dia. Mengisbatkan makna. Dan bahkan dia mengatakan sifat-sifat itu bukanlah sifat-sifat ma'ani seperti mana kata ulama Asy'ariyah, tetapi dia mengatakan sifat itu sifatul ayan. Jadi boleh nak isbat kan. Mazhab isbat ni selalunya bila dah masuk zaman Ibnu Taimiyah, ulama dah hati-hati nak menggunakan kaedah isbat. Pasal Ibnu Taimiyah telah mengambil kaedah isbat dengan mengisbatkan makna dia sekali. Maksudnya ya tangan. Cuma dia membezakan kaifiat tangan itu. Ada kaifiat, tetapi kaifiat dia tak sama dengan makhluk. Tetapi ulama ahli sunnah kaifiat pun dinafi, bila kaif. Bila kaif, yadun bila kaif. Jadi itu beza dia. Jadi sebab tu ada isu bila ada setengah ustaz yang strict, dia kata tak boleh isbat. Ada setengah kata jangan, tak boleh isbat. Semenjak kemunculan Ibnu Taimiyah, apalagi Wahabi sekarang ni, maka tak boleh isbat. Sebab apa? Isbat itu nanti difahami isbat makna. Sedangkan salafus soleh, alul hadis dulu, dia isbat khabaran. Isbat Al-Quran, isbat hadis. Bukan isbat makna yang ada pada ayat Al-Quran ataupun hadis tersebut. Itu beza dia. Sebab tu mazhab isbat ni pun bahaya juga. Maknanya kena tahu apa yang diisbatkan. Dia kata salafus soleh isbat, ya isbat maknan ke, khabaran ke, isbat apa? Jadi sebab tu bila terjemah pun, bila terjemahkan kepada bersemayam, terjemah kepada tangan, hakikat ke majas. Jadi itu masalah dia. Itu masalah. Jadi tentang isu ni nanti insya-Allah dalam detailnya kita akan bahas dalam bab sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Nanti saya bahas secara detail di situ. Nanti di sini pun dalam matan, dalam syarah pun akan ceritakanlah tentang masalah ni. Ini memang masalah paling besar sekali. Masalah akidah zaman sekarang yang paling besar ni ayat mutasyabihat tu. Saya dah jelaskan ayat mutasyabihat tu dalam siri yang keberapa entah. Ya, sebelum kita buka kitab ni kan, itu antara pokok-pokok ataupun asas-asas penting tu. Sebab tu saya bahas ayat mutasyabihat tu. Siri kelima tak silap. Tentang ayat mutasyabihat. Bagaimana berinteraksi dengan ayat mutasyabihat. Saya akan ulang lagi nanti dalam sifat tu lah. Jadi
Sebab tu sebagai ulama ambil pendekatan tak payah terjemah. Sebab apa? Sadduz zara'i, kita tutup jalan. Kalau benda tu boleh membawa kepada orang menjadi mujassimah, maksudnya orang tu boleh membawa kepada dia tashbih ataupun tajsim, lebih baik tak payah terjemah. Tetapi ada pula satu tuduhan, ada satulah, siapa nama dia tu, Masyadi, yang saya debat dia dekat Kuwais, bukan, saya debat dekat Aswaja Bangi dulu, lama dah. Dia kata orang yang mengatakan bahawa siapa mengatakan tangan Allah itu ada boleh membawa kepada tashbih dan tajsim, maka dia itulah yang mujassimah sebenarnya. Kan dalam live tu pun dia tuduh saya mujassimah. Jadi tak apalah, dia pun bukan Tuhan pun. Jadi ulama-ulama melarang kita kerana benda sudah terjadi. Dia bukan bila kita membayang bila Allah Ta'ala tu kita tak boleh isbat tangan, nanti kita membawa kepada menyerupakan Allah, menjisimkan Allah Ta'ala. Itu tashbih dah tu. Dia kata maknanya engkau sangka buruk dengan orang sebut tangan, lepas tu kau kata orang tu mujassimah. Sebab engkau yang mujassimah sebenarnya. Sebab engkau bila sebut tangan kau ingat anggota, padahal tangan Allah bukan anggota, sifat. Ya Allah. Ya salam. Orang awam manalah dia tahu tangan itu sifat? Cuba pergi tanya satu dunia, tangan tu dalam bahasa masing-masing sifat ke anggota? Memanglah kalau disandarkan kepada Allah itu sifat, itu hanya orang yang belajar akidah, orang yang tahu pernah belajar kitab-kitab salafus soleh. Contohnya kitab Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah. Dia kata yadun walahu yadun bila kaif. Yadun bermakna sifat. Maksudnya yad itu bermakna sifat. Dia kata bila kaif bermakna sifat, maksudnya nak bagi tahu tangan itu bukan anggota, bukan jisim. Yad itu sebagai sifat. Tentu bila kita tanya balik yad tu sifat apa? Itu pun dia tak terangkan. Bila sampai kepada yad tu sifat, yad tu kalau sifat apa? Apa dia punya ta'alluq dia? Pun tak jawab. Tak ada penerangan di situ. Tapi adakah semua manusia seluruh dunia bila kita sebut Allah ada tangan, berarti tangan Allah tu sifat? Semua tahu ke? Pergi tanya budak-budak, pergi tanya orang-orang yang tak belajar akidah tu. Tangan apa? Dia mesti ingat tangan tu anggota. Inilah sebab ulama kita melarang mengatakan tangan Allah. Kita kata maknanya lebih baik jalan untuk mentakwilkan tu lebih baik. Kalau tak muncul mujassimah. Di zaman salaf itu mujassimah muncul seorang, dua, tiga, empat orang. Belum lagi jadi satu mazhab yang besar. Muncul 2, 3 orang, 4, 5 orang mujassimah. Maka ulama pun tak payah layanlah mujassimah ni. Maknanya kita tak payah takwil pun. Hanya 2-3 dia orang ni bermasalah, 2-3 individu, 4-5 orang tu je. Tapi bila dah gelombang dia semakin besar, bila dah jadi satu mazhab dan tersebar satu dunia, ulama kata sekarang ni tak boleh isbat dah. Kita takwil tu paling selamat. Takwil tu lebih selamat. Itu kena tengok keadaan. Siapa apa sebut tangan, kalau anggap tangan tu Allah ada kata dialah mujassimah. Memang mujassimah tu wujud. Lepas tu kita ambil langkah-langkah supaya semakin ramai lagi yang tidak terjebak kepada tajsim. Kita sekat dekat situ. Orang dia tak kaji dari seluruh sudut. Dia fikir salaf. Memanglah salafus soleh tak dicemari pemikiran dia dengan tasbih tajsim. Sebab tu dia orang isbat tak kisah. Tapi zaman sekarang, zaman munculnya Ibn Taymiyah sampailah sekarang, kurun yang ke-8 sampai sekarang, apa jadi? Sebab tu kita kena tengok kenapa ulama mentakwil, mutakhirin kenapa lebih kepada takwil. Ada sebab-sebab dia. Sebab tu saya sebut saya bahas, sebab ada maslahat yang besar untuk menyelamatkan akidah umat Islam. Salaf. Itu semua wallahu alam lah. Okey, itu persoalan yang ditanyakanlah. Kita sambung semula insya-Allah ibarat kitab kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazkur lakal al-aqidah al-amsin al-aqaid al-khamsin mujmalatan qabla zikriha mufassalatan. Maka kami akan menyebutkan kepada kamu akidah-akidah yang 50 secara ijmali qabla zikriha mufassalatan, sebelum kami sebutkannya secara tafsil. Jadi mujmal ni maksudnya global, ringkas. Dan mufassalah ataupun tafsil itu maksudnya terperinci.
Fa'lam annahu yajibu lahu subhanahu wa ta'ala ishruna sifatan. Ketahuilah olehmu sesungguhnya wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ishruna sifatan. Wajib di sini wajib akal wajib akal lah. Maksudnya wajib secara akal bagi Allah taala itu ishruna sifatan 20 sifat. Wa yastahilu alaihi ishruna, dan mustahil ke atas Allah Subhanahu wa taala itu 20 sifat. Maksudnya lawan bagi 20 sifat yang wajib tersebut. Wa yajuzu fi haqqihi ta'ala amrun wahid, dan harus pada hak Allah Subhanahu wa taala itu satu perkara. Jadi 20 yang wajib, 20 yang mustahil, satu yang harus. Jadi 41. Fahazihi ihda wa arba'un, maka kesemua ini adalah 41. Wa yajibu lirrusul, dan wajib bagi para rasul arba'atun, 4 sifat. Wa yastahilu alaihim arba'atun, dan mustahil ke atas mereka 4 sifat. Lawan bagi sifat yang wajib bagi Rasul lah. Wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam, dan harus bagi hak para Rasul alaihimus salatu wassalam amrun wahid, satu perkara. Jadi Rasul ada 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, dan 1 sifat harus, 9. Jadi 41 campur 9, fahazihi al-khamsun, maka semuanya jadi 50. Itu secara ijmali, secara ringkas. Wa sayati tahrirul kalam inda zikrilha mufassalatan insyaallah taala. Dan akan datang penjelasan mengenai sifat-sifat tersebut secara tafsir insya-Allah. Okey. Okey, isu dia sekarang ni. Kenapa 20? Biasalah cucu-cucu Pak Wahab, pengikut-pengikut Pak Wahab tu tengok tu Asy'ariyah Allah ada 99 nama, dia orang 20 aja. Itu jahil lah tu. Itu jahil. Okey. Saya dah pernah cerita dah, saya tak silap saya dah dalam ni, kita ulang balik. Okey. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat dikenali dengan zat dia. Kita tak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu telah mengutuskan rasul dia untuk memberitahu kepada manusia siapakah dia. Jadi para rasul diutuskan, dan rasul yang terakhir itu rasul kita lah, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi diutuskan dengan membawa wahyu daripada Allah Ta'ala yang kita panggil Al-Quran tu lah. Maka di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu menceritakan tentang dia lah, tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala cerita segala yang Allah Ta'ala cerita tentang dia itu di dalam Al-Quran ataupun Nabi sendiri dalam hadis itu secara umumnya dipanggil sifat khabariyah. Sebelum sifat khabariyah itu nanti digunakan khusus untuk sifat yang mutasyabihat, maka secara bahasa sifat khabariyah itu bermaksud sifat yang dikhabarkanlah kepada kita. Jadi kemudian baru istilah sifat khabariyah itu baru kemudian digunakan khusus untuk istiwa, iyat dan sebagainya. Sebab apa itu tak dapat dicapai oleh akal, akhirnya dikekal sebagai sifat khabariyah. Yang lainnya yang mana boleh dicapai oleh akal itu ulama kata sifat-sifat yang boleh difahami oleh akal, akan sabitnya lah. Ingat di sini maksudnya difahami oleh akal itu bukan faham hakikat sifat itu, tetapi sabitnya hukum sifat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua sifat yang Allah ceritakan tu dalam Al-Quran, ulama mengkaji banyaklah, seperti mana saya sebut tu kan. Kalau yang hadis Asmaul Husna 99 tu kan, nama-nama Allah tu masyhur. Walaupun ada khilaf di situ, Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari menyebutlah 99 nama Allah Ta'ala tersebut, cuma dia tak senaraikan satu persatu sampai 99. Sebab apa? Ada beberapa sifat yang dalam sifat 99 tu dhaif. Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah menyenaraikan nama yang 99 tu semua ada beberapa khilaf sikit pada senarai nama tersebut. Kemudian para ulama mengkaji setiap satu daripada sifat-sifat dalam 99 itu, maka semuanya sahih kecuali beberapa tak sampai 10. Tak sampai 10 yang dhaif. Maksudnya tak sampai 10 yang ada sandaran yang lain. Sebab apa? Hadis itu dia punya sanad dia dhaif. Riwayat Imam Tirmizi itu menurut sebagian ulama sanad dia dhaif, jadi dikaji. Sanad itu dhaif bukan bermakna semua nama itu dhaif. Semua nama satu persatu dikaji.
Ar-Rahman ada dalam Quran, Ar-Rahim ada dalam Quran. Okey, satu persatu sifat itu dikaji, maka ada beberapa sifat yang tak ada dalam Al-Quran dan dicari dalam hadis, maka tidak ada sandarannya hadis yang lain melainkan hadis itu saja. Jadi dia ada beberapa sifat itu dhaif, tetapi dari segi makna dia sahih. Dari segi lafaz itu tak dapat dicari hadis yang lain untuk dikuatkan lah. Tetapi makna dia sahih. Itu dah berlambat-lambat kitab syarah Asmaul Husna itu dibahas. Okey. Kemudian selain daripada itu, setakat ni yang saya pernah baca kitab Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Ishbili Al-Maliki. Dia anak murid Ibrahim Al-Ghazali lah. Jadi mengarang sebuah kitab Asmaul Husna juga. Maka dia setakat ni saya tengok yang paling besar lah, 2 jilid. Jadi cara dia bahas itu, dalam Al-Fatihah ada berapa nama, sifat dan af'al Allah. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, nama, sifat dan af'al Allah. Surah Al-Imran sampailah juz 30 sampai surah Qul a'udzu birabbin nas, setiap nama atau sifat atau af'al Allah yang ada dalam Quran dikeluarkan. Di total dia lebih kurang 450 lebih. Perinci dia boleh baca kitab tu, Imam Ibn Al-Arabi. Jadi banyaklah, maksudnya nak cerita mana Allah Ta'ala nak menceritakan siapa dia. Allah Ta'ala ceritakan sifat-sifat dia sampai 450 lebih. Asmaul Husna pun 99. Jadi saya dah beritahu, kita Asy'ariyah mengatakan bahawa kita beriktikad bahawa Allah Ta'ala itu memiliki sifat-sifat yang sempurna yang layak bagi dia dengan jumlah yang tidak diketahui melainkan Allah saja. Itu kita beriman secara ijmali. Maksudnya Allah Ta'ala itu memiliki sifat-sifat yang sempurna yang layak bagi dia. Satu sempurna, satu layak bagi dia. Sebab apa? Makna sempurna itu pun nanti saya bahas. Sebab apa? Tak semestinya kesempurnaan itu diukur dengan kesempurnaan makhluk. Ini mazhab Ibn Taymiyah. Mazhab Ibn Taymiyah ni mengukur kesempurnaan Allah dengan kesempurnaan makhluk. Nanti kita bahas dalam Mukhalafah lil Hawadis. Jadi itu i'tikad kita secara ijmali, secara umum, iaitu Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna dan af'al-af'al yang sempurna yang layak bagi dia, yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala saja. Dan ada lebih kurang 450 lebih dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, dan yang masyhurnya Asmaul Husna 99. Kemudian ulama-ulama mengkaji seluruh sifat-sifat tersebut, dan ulama membahagikan sifat tersebut kepada beberapa jenis. Sebenarnya saya nak cerita pasal falsafah sifat ni panjang. Falsafah sifat ni panjang sebenarnya. Ada bermacam-macam pendapat. Okey, ini saya sebut satu pandangan ulama dari satu sudut. Ulama membahagikan kepada dua, iaitu sifat zat dan sifat af'al. Sifat zat dan sifat af'al. Sifat zat ini ialah satu sifat yang wujudi, yang subuti, yang sifat yang wujud, yang sabit, yang qaim bizat, yang qaim bizat, berada pada zat. Dan ini dipanggil sifat zat. Dan sifat zat ini mustahil dia bersifat dengan sifat lawannya. Mustahil bersifat dengan sifat lawannya. Contohnya kalau kudrah, maksudnya kuasa, lawan dia al-ajzu, lemah. Mustahil kalau satu zat itu dia sifat dia kudrah, mustahil dia ajaz. Ataupun al-ilm, maknanya pengetahuan. Kalau dia ada ilmu, sifat ilmu, mustahil dia ada sifat al-jahlu, kejahilan. Dia tak boleh berlawan. Itu sifat zat. Kemudian yang kedua dipanggil sifat af'al. Sifat af'al, sifat yang mewakili perbuatan-perbuatan. Jadi sifat yang mewakili perbuatan ini seperti al-khalq, penciptaan, rizq ataupun memberi rezeki. Kemudian yang lainlah muhyi, mumit dan sebagainya, menghidupkan, mematikan, membinasakan, menciptakan, memuliakan, menghinakan. Itu semua sifat af'al. Dan sifat af'al ni adalah cabang bagi sifat zat. Dan sifat-sifat af'al ini boleh kedua-duanya. Sifat yang berlawanan dengannya boleh diisbatkan. Contohnya Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memuliakan, menghinakan, kan lawan dia. Dua-dua boleh disandarkan kepada Allah Ta'ala. Jadi ulama mengatakan bahawa sifat af'al ini adalah cabang daripada sifat zat, terutamanya sifat kudrah. Sebab tu kita selalu sebut Allah Ta'ala berkuasa memberi rezeki, Allah Ta'ala berkuasa menarik rezeki, Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan, Allah Ta'ala berkuasa mematikan, Allah Ta'ala berkuasa untuk memuliakan, Allah berkuasa untuk memberi kehinaan.
Jadi berkuasa sama saja. Yang tu pecahkan, menghidupkan, matikan, memberi kemuliaan, memberi kehinaan. Jadi sebab tu sifat af'al ini adalah cabang bagi sifat zat, terutamanya sifat kudrah. Ada lagi cabang sifat-sifat lain. Jadi ulama kata untuk kita tidak mahu membebankan orang awam, maka cukuplah kita memilih beberapa sifat zat yang sempurna bagi Allah Ta'ala, yang layak bagi Allah Ta'ala untuk diketahui, dipelajari oleh orang awam supaya dia boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu sekurang-kurangnya sifat yang perlu ada bagi sesuatu zat yang dianggap sebagai Tuhan yang maha berkuasa itu, mesti sekurang-kurangnya dia ada sifat tersebut. Maka maknanya ulama tak nak bebankan kita belajar banyak-banyak 450 ataupun 99. Kata ulama pilih saja sifat-sifat zat sahaja. Sebab sifat zat ni dia sifat yang usul, sifat yang utama. Sifat af'al ni sifat cabang, sifat furu'. Jadi ulama memilih beberapa. Kemudian sebenarnya sifat zat pun bukan 7 saja. Sebenarnya banyak, cuma ulama kata yang dapat difahami oleh akal. Yang akal boleh memahami, maksudnya akal boleh menerimanya bahawa Tuhan itu, walaupun maksudnya kalau belum lagi dia belum Islam sekalipun, kalau seseorang tu dia belum Islam sekalipun, dia mesti akal dia boleh menghukumi bahawa Tuhan mesti mempunyai sifat-sifat tersebut, walaupun dia bukan Islam. Jadi maknanya akal lah, bila dia bukan Islam dia gunakan akal. Jadi akal manusia tak boleh menerima bahawa Tuhan tidak ada sifat tersebut, mesti memiliki sifat tersebut. Jadi ulama kata cukup dengan yang mana boleh difahami oleh dalil akal itu ada 7 sifat, iaitu kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Walaupun nanti ada perbahasan tentang sifat sama', basar, kalam itu, sebenarnya dalilnya yang lebih kuat itu dalil nakal, dalil sam'i. Tetapi ulama kata boleh juga dimasukkan di dalam dalil akli. Sekurang-kurangnya akal mengatakan kalau Allah tak mendengar, tak melihat, tak berbicara, itu suatu kelemahan. Mustahil Allah Ta'ala tidak boleh melihat, mendengar dan berbicara. Maksudnya kekuatan dalil itu terletak kepada akli dan nakli, pada diri manusia itu, bukan pada ada hakikat. Pada hakikat Allah Ta'ala tak perlu kepada dalil nakli dan dalil akli. Allah Ta'ala memang sudah sempurna. Manusia percaya ke, manusia tak percaya, Allah tetap sempurna. Jadi ini kita sekarang ni membahas kepada manusia yang otak dia ataupun diri manusia itu di setakat mana dia boleh menghayati akidah, menghayati sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ulama Asy'ariyah memilih 7 sifat yang dipanggil sifat ma'ani lah. Dia tu sifat adalah sifat zat, sifat hakiki, sifat ma'ani. Boleh biasa masyhur panggil sifat ma'ani. Boleh panggil sifat hakiki atau boleh panggil sifat zat lah. Jadi itu 7 sifat yang untuk mengisbatkan kesempurnaan Allah sekurang-kurangnya. Bukan itu sahaja, sekurang-kurangnya. Tuhan mesti berkuasa. Mustahil Tuhan terlemah. Tuhan mesti dia dia berkehendak, mustahil dia terpaksa. Mesti dia mengetahui, mustahil dia jahil. Dia mesti dia hidup, mustahil dia mati. Kemudian mesti dia melihat, mendengar dan berbicara, mustahil dia pekak, bisu dan buta. Jadi kalau kita tanya pun mana-mana orang yang bukan Islam sekalipun, dia mesti setuju Tuhan berkuasa, mestilah Tuhan berkuasa, mana boleh Tuhan lemah. Tuhan berkehendak, mestilah takkan Tuhan ikut cakap orang. Tuhan mengetahui, mestilah Tuhan tahu, takkan Tuhan bodoh. Tuhan hidup, mestilah takkan Tuhan mati. Tuhan melihat, mesti takkan buta. Tuhan mendengar, takkan pekat. Tuhan berbicara, takkan bisu. Jadi semua orang akan boleh terima. Sebab tu ulama dalam Hasyiah Dusuki, Imam Dusuki mengatakan bahawa kenapa dipilih 7 ini, kerana 7 inilah yang akal manusia mampu menerimanya. Tuhan mesti bersifat dengan 7 sifat tersebut, walaupun selebihnya nanti kita isbatkan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau kita mengkaji betul-betul sifat 20 ni, kita akan faham. Ini masalahnya tak pernah mengaji pun, tak pernah baca kitab. Apalah belajar 20 sifat Nabi tak ajarlah, itulah inilah. Itu Wahabi, jangan layan. Jadi ulama memilih 7 sifat sebagai sifat kesempurnaan bagi Allah. Bahkan banyak lagi nanti. Maknanya bukanlah itu sekadar 7 ini saja. Ini hanya dipilih oleh ulama untuk menetapkan kesempurnaan Allah Ta'ala bagi orang yang nak mengenal Allah Ta'ala. Ada dalil ke? Tidak ada dalil. Kalau orang tanya apa dalilnya memilih 20 sifat itu,
Maka kita tanya dia balik, ada ke dalil yang mewajibkan kita tahu semua sifat Allah? Allah hanya mengatakan dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, fa'lam, ketahuilah. Sebab tu di sini katakan i'lam. Jadi ulama sepakat wajib kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Secara syarak wajib mengenal Allah Taala, dan secara akal pun wajib mengenal Tuhan dia. Tak mungkin satu orang tu dia menyembah Tuhan yang dia tak kenal. Mustahil. Kau percaya Allah tu siapa? Tak tahu. Mustahil. Maka wajib dia mengenal Tuhan dia dulu. Okey, sekarang ni macam mana nak mengenal Tuhan tadi? Ada ke dalil kata Al-Quran ataupun hadis mengatakan bahawa kamu kena tahu semua sifat Allah dalam Quran dan semua sifat Allah dalam hadis? Ada dalil kata wajib tahu semua? Tak ada dalil. Tapi ulama sepakat kata wajib mengenal Allah. Tetapi ulama tak kata mana ada, tak ada dalil yang mengatakan kena kenal Allah dengan semua sifat. Kalaulah ada dalil mengatakan kena kenal Allah dengan semua sifat yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran, kena tahu, siapa tak tahu berdosa, habislah ramai berdosa. 99 kantoi, betul. Jadi sebab tu ulama, kerana tidak ada dalil yang spesifik yang menentukan macam mana kita nak mengenal Allah, maka ulama-ulama Asy'ariyah telah memilih beberapa sifat zat yang paling basic, yang paling asas, yang mana boleh diterima oleh akal, yang mana sabit je dengan Quran, tapi dipilih itu bagi yang mana yang akal mesti mudah untuk mensabitkan sifat tersebut. Akhirnya jadi tu 7. Itu ijtihad ulama Asy'ariyah. Kalau engkau kenal, engkau bukan Asy'ariyah, okey, engkau salaf, engkau kenal Allah dengan berapa banyak sifat? Tanya dia balik, engkau kenal Allah dengan berapa sifat? Kalau dia kata semua, ada ke dalil mewajibkan kita kena kenal Allah dengan semua sifat? Tanya dia, ada dalil? Tanyalah dia, saya tak tahulah, saya tak pernah jumpa lagi ada orang buat satu kaedah untuk mengenal Tuhan dengan sifat-sifat dia. Adakah wajib mengenal semua sifat Allah Ta'ala? Ataupun hanya sebahagian sahaja? Bagi dalil. Oleh kerana tidak ada dalil yang spesifik, hanya ada dalil umum, wajib mengenal Allah, maka ulama Asy'ariyah berijtihad bahawa kita memilih cukup dengan 20 sifat ini untuk kita mengenal Allah sekurang-kurangnya, tanpa menafikan sifat-sifat yang lain. Kemudian 7 sifat ma'ani. Kemudian ulama-ulama mendapati bahawa di dalam Al-Quran Allah Ta'ala bukan saja menceritakan tentang sifat-sifat dia yang sempurna, bahkan Allah menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi dia, yang dinisbahkan kepada dia oleh orang-orang kafir, orang musyrik, Yahudi, Nasrani. Jadi Allah menafikan. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Betul? Maksudnya Tuhan ada anak. Ada orang mengisbatkan Tuhan duduk atas arash. Kemudian ada orang mengisbatkan Tuhan tu ada tangan, ada kaki. Maka Allah Ta'ala menafikan semua itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Jadi Allah menafikan laisa laka mislihi syai'. Laisa kamislihi syai'. Silap. Laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala itu tidak ada sesuatu pun yang sama dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Ta'ala. Kemudian hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu bagi Allah tu ada persamaan? Kemudian Allah kata la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tu tidak tidur, bahkan tidak mengantuk. Apa lagi? Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ma massana min lughub. Kami sekali-kali tidak menimpa kami satu lughub. Benda yang yang tidak diketahui. Maksudnya Allah Ta'ala menafikan. Di samping Allah mengisbatkan, menyatakan sifat-sifat kesempurnaan dia, Allah juga menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi dia. Maka ulama kata tidak cukup untuk kita mengisbatkan kesempurnaan Allah, maka kita perlu juga menafikan kekurangan-kekurangan yang dinisbahkan kepada Allah. Allah memang tak ada kekurangan. Allah maha sempurna. Tidak ada kekurangan. Jadi kita bukan perlu menafikan kekurangan, menafi i'tiqad.
i'tiqad sebahagian manusia yang tak bertanggungjawab, yang menisbahkan kekurangan, kecacatan kepada Allah, itu yang kita nafi. Allah Ta'ala tu maha sempurna, tak perlu dinafikan kekurangan dia. Dia memang maha sempurna, tak ada kekurangan pun. Tetapi manusia-manusia yang tak bertanggungjawab, Yahudi, Nasrani, musyrikin ni dan mujassimah, musyabihah ni semua, mereka menisbahkan kepada Allah sesuatu yang tidak layak kepada Allah. Kita kena nafikan perkara tersebut. Allah Ta'ala tak perlu disucikan, tak perlu dinafikan. Dia maha suci, maha sempurna. Tak perlu nafi pun. Cuma i'tiqad itu yang perlu kita jaga. Kita kena jaga i'tiqad kita dengan menafikan bahawa apa yang disandarkan kepada Allah yang tidak layak bagi Allah, kita nafikan. Maka ulama pun memilihlah beberapa sifat yang dipanggil sifat salbiyah. Yang dipanggil sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni adalah sifat yang untuk menafi satu ibarat, untuk menafikan kekurangan-kekurangan ataupun perkara yang tidak layak bagi Allah. Maka ulama pun memilih beberapa sifat salbiyah, walaupun ada banyak sifat salbiyah. Sebenarnya segala lawan bagi sifat yang sempurna tu, maknanya itu semua yang tak layak bagi Allah lah. Cuma ada pembahasan yang yang agak detail lah, ni tak perlu ke orang awam. Dia ada beza antara salbiyah dengan salibah. Tu ada beza. Salbiyah dengan salibah tu ada beza. Jadi ulama memilih 5 sifat salbiyah, iaitu yang pertama qidam. Qidam ni bermaksud al-awwal bila bidayah, permulaan, kewujudan yang tidak ada permulaan. Untuk menafikan Allah Ta'ala, kewujudan dia ada permulaan, dinafikan. Maka diibaratkan dengan lafaz qidam. Kemudian baqa', maknanya Allah tu kekal, tidak ada pengakhiran. Mukhalafatuhu lil hawadis, Allah tu tidak ada persamaan dengan perkara yang baru. Kemudian qiyamuhu binafsih, Allah Ta'ala berdiri dengan zatnya, maknanya tidak bergantung, tidak bergantung kepada selain dia. Kemudian wahdaniyah, esa, tidak berbilang-bilang. Jadi untuk menafikan ada awal, menafikan ada akhir, menafikan persamaan, menafikan pergantungan Allah, menafikan berbilang-bilangnya Tuhan, maka ulama telah memilih 5 sifat ini, dinamakan 5 sifat salbiyah. Walaupun banyak lagi sifat-sifat salbiyah yang lain. Okay. Jadi 7 sifat ma'ani, 5 sifat salbiyah, jadilah 12. Maka kedua-12 ini adalah sifat. Maka bagi sifat ma'ani, bagi zat yang memiliki sifat ma'ani, mestilah zat dia wujud. Jadi tak mungkin kalau sesuatu zat itu ada sifat ma'ani tetapi dia tidak wujud, maka diisbatkanlah sifat wujud, dinamakan sebagai sifat nafsiyah. Nanti ada perbahasan yang agak panjang tentang sifat wujud itu nanti, sebelum kita masuk, nanti kita akan masuklah nanti. Jadi dinamakan sifat nafsiyah, iaitu wujud. Satu saja sifat nafsiyah, iaitu wujud. Maka jadilah 13. Kemudian asalnya Asy'ariyah ni 13. Cuma masalahnya, adakah yang asal itu sifat ma'ani atau ma'nawiyah? Sebenarnya kalau yang betul-betul mengkaji Asy'ariyah, baca kitab-kitab ulama-ulama mutaqaddimin, baca kitab Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Baqilani, Imam Haramain, baca kitab Imam Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, baca kitab-kitab mutaqaddimin ni, kebanyakan mereka akan mengisbatkan sifat maknawiyah dulu. Sebab itulah yang warid dalam Al-Quran. Itu yang warid dalam Al-Quran. Jadi contohnya Allah Ta'ala tu kata wahwas sami'ul basir. As-sami' al-basir itu sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah. Cuma ulama mutaakhirin seperti Imam Sanusi mengatakan bahawa kalaulah Allah Ta'ala itu dia as-sami', maka pastilah ada sifat sama. Kalau dia al-basir, maka pastilah ada sifat basar. Kalau Allah Ta'ala itu qadir, pastilah ada sifat qudrah. Kalau alim, pasti ada sifat ilmu. Asal dia. Jadi sebab apa sifat maknawiyah ni satu i'tibar saja, ataupun ada satu lagi dipanggil hal atau ahwal. Itu nanti ada pembahasan tentang amrun i'tibari dan ahwal itu kemudian. Jadi sebenarnya yang sabit dalam Al-Quran itu sifat maknawiyah dalam bentuk sifat musyabbahah atau yang bermakna isim fa'il. Jadi asalnya itu memanglah kebanyakan ulama mutaqaddim menyebut sifat maknawiyah. Cuma Imam Sanusi dia mengeluarkan sifat-sifat ma'ani daripada sifat maknawiyah. Sebab apa? Kerana sifat maknawiyah itu satu i'tibar saja, maka lazim, dia adalah lazim bagi asal dia itu sifat ma'ani.
Maknanya kalau zat itu alim dah tentulah dia ada ilmu. Zat itu kalau qadir dah tentulah ada kudrah. Maka sebab itulah ulama-ulama telah mengisbatkan, mencampurkan kedua-duanya, menambah lagi 7 sifat ma'ani yang sebenarnya pada asalnya kalau Imam Ghazali, Imam Fakhr Razi, Imam Haramain pun menyebut sifat ma'nawiyah dulu. Lepas tu baru kata daripada ma'nawiyah itu lazimlah ada sifat ma'ani. Kemudian Imam Sanusi pun menggabungkan kedua-duanya dalam kitab dia Ummul Barahin, maka disebut situ 20 sifat ditambah lagi 7 sifat ma'nawiyah, ataupun sebenarnya asalnya sifat ma'nawiyah ditambah lagi 7 sifat ma'ani. Jadi yang menyusun kepada sifat nafsiyah wujud, sifat salbiyah qidam baqa mukhalafah lil hawadis qiyamah bin nasib madaniyah, kemudian sifat ma'ani qudrah iradah ilmu hayah sama basar kalam, kemudian sifat ma'nawiyah kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu iman kaunuhu hayyan kaunuhu sami'an kaunuhu basiran kaunuhu mutakalliman. Ni Imam As-Sanusi lah yang susun secara sistematik itu. Itu memang Imam Sanusi yang mulakan, kemudian diikutilah oleh ulama-ulama setelahnya mutakhirin. Maka akhirnya jadilah 20. Itulah asal usulnya macam mana boleh jadi 20. Maka ulama kata cukuplah cukuplah bagi orang awam dia mengetahui sifat-sifat 20 ini untuk dia mengenal Tuhan. Jadi kesimpulannya kalau orang tanya, kamu beriman kepada Allah? Ya, mestilah saya beriman kepada Allah. Allah itu siapa? Kita kata Allah itu ialah zat yang wujud, yang wujudnya qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wadaniyah, dan dia memiliki sifat-sifat qudrah, iradah, ilmu hayah, sama' basar kalam. Itu bila orang tanya. Nas'aluka ya man huwallah. Betul? Asmaul Husna hafal kan? Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illahu. Kami bertanya kepada kamu. Nas'aluka ya. Kami bertanya kepada kamu wahai fulan. Man huwallah, siapakah Allah? Allazi la ilaha illahu, yang mana tidak ada Tuhan selain dia. Maka huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salam sampai 99. Tetapi itu ulama kata hanyalah hukum dia sunat. Siapa yang menghafalnya dapat masuk syurga, hadis riwayat Bukhari. Dan senarai nama tu dalam Tirmizi, Abu Daud dengan Ibnu Majah. Kemudian ulama Asy'ariyah kata yang wajib cukuplah 20 ataupun 13. Jadi kalaulah orang tanya Allah itu siapa, kita jawab Allah ialah zat yang wujud, yang qidam, yang baqa, yang mukhalafah lil hawadis, yang qiyamuhu bi nafsi, yang bersifat kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama' basar kalam. Tambah lagi kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampailah kaunuhu mutakalliman. Boleh? Itu gunanya. Belajar sifat 20, lepas tu tanya Allah siapa? Allah. Tak boleh jawab. Dah belajar. Itulah jawapan dia. Orang tanya Allah tu siapa? Allah ialah zat yang wujud, qidam, baqa, sampailah kaunuhu mutakalliman. Boleh? Itu secara mujmal lah. Di sini dia akan bahas satu persatu tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-awwalu minas sifatil wajibah lahu ta'ala al-wujud. Yang pertama, masuk sifat yang pertama. Minas sifat, daripada sifat-sifat. Al-wajibah lahu ta'ala, yang wajib bagi Allah Ta'ala. Al-wujudu, wujud. Wakhtalafa fi ma'nahu. Ulama khilaf pada makna wujud. Faqala ghairul Imam Asy'ari, berkata imam selain Imam Asy'ari, berkata ulama selain Imam Asy'ari, wa man tabi'ahu, dan yang mengikutinya, al-wujud hiyal hal al-wajibah lizzat madamatiz zat. Wujud itu ialah suatu keadaan yang wajib bagi zat selagi mana adanya zat tersebut. Mana wujud adalah suatu hal, keadaan. Ini kat sini dah masuk agak rumit di sini. Wujud itu dia adalah suatu hal ataupun keadaan. Hal itu keadaan. Hal yang wajib bagi zat selagi mana adanya zat tersebut. Selagi mana adanya zat tersebut, maka wujud itu merupakan hal keadaan bagi zat tersebut.
Wa hadhil hal la tu'allalu bi'illatin. Keadaan ini tidak diillati oleh illah. Tidak disebabkan oleh satu sebab. Tidak diillati oleh satu illah, maksudnya tidak disebabkan oleh satu sebab lah. Mudahnya saya sebut sebab, kalau illah mungkin orang tak faham. Dia ada sebab tu lebih umum daripada illah. Tapi boleh kata hampir sama makna dia, cuma bezanya sebab tu lebih umum, illah tu lebih khusus. Jadi wujud itu adalah satu hal keadaan bagi zat yang tidak disebabkan oleh satu sebab. Apa maksud tidak disebabkan oleh satu sebab itu? Nanti kita bahas pelan-pelan. Di sini kena betul-betul fokus. Okey. Wa makna kaunuha halan, adapun makna adanya wujud itu sebagai suatu hal, keadaan, annaha lam tartaqi ila darajatil mawjud hatta tusyahada. Sesungguhnya wujud itu tidak naik sampai kepada darjat wujud sehinggalah boleh disaksikan, sehingga dapat dilihat. Walam tanhattu ila darajatil ma'dum, dan tidak turun sampai kepada darajat ma'dum, iaitu tiada, hatta takuna adaman mahdhan, sehinggalah dia dikatakan tiada sama sekali. Bal, bahkan hiya wasitatun bainal mawjudi wal ma'dum, bahkan dia adalah wasitah, perantara ataupun di tengah-tengah antara wujud dan ma'dum, antara mawjud dan ma'dum, antara benda ada dan benda tiada. Tengah-tengah. Nak kata benda yang ada pun tidak, nak kata benda yang tiada pun tidak, dia adalah keadaan di tengah-tengah. Fa wujudu Zaidin masalan halun wajibatun li zatihi. Maka wujudnya Zaid contohnya adalah satu keadaan yang wajib bagi zat Zaid, ai la tanfaku anha, tidak terpisah daripada zat Zaid. Contohlah dia bagi. Wa makna qaulihim la tu'allalu bi'illatin, adapun makna perkataan ulama tidak disebabkan oleh satu sebab ataupun tidak diillati oleh satu illah, annaha lam tansha' an syai'in, sesungguhnya wujud itu tidak muncul, timbul, terbit, terjadi daripada sesuatu yang lain. Bi khilafi qauni Zaidin qadiran masalan, berbeza dengan adanya Zaid itu berkuasa, misalnya bertenaga lah. Kalau manusia berkuasa itu maksudnya bertenaga. Fa innahu nasha'a an qudratihi, kerana sesungguhnya qadiran itu timbul daripada kudrah yang ada pada Zaid. Fa kaunu Zaidin qadiran, adapun Zaid itu qadiran yang berkuasa, masalan contohnya, wa wujuduhu, dan wujudnya Zaid, halani qaimani bizatihi, adalah dua keadaan yang berada pada zat Zaid, ghaira mahsusain, tanpa kedua-duanya boleh dirasai, bihasatin, dengan panca indera, minal hawasil khamsi, daripada panca indera yang 5, iaitu mata, telinga, lidah, hidung dan sentuhan. Illa, melainkan ataupun kecuali, annal awal, sesungguhnya yang awal, iaitu wujud, lahu illatun yansha'u anha. Annahal awal, sesungguhnya awal, iaitu kudrah, ataupun kaunu Zaid qadiran itu illatun yansha'u anha, ada satu illah yang muncul daripada kudrah, wahyal kudrah, iaitu sifat kudrah. Wasani, adapun yang kedua, iaitu wujud, la illata lahu, tidak ada sebab, tidak ada illah baginya. Wa hadza dhabitun li hal nafsiyah, ini adalah ukuran bagi keadaan diri ataupun hal nafsiyah. Wa kullu halin qa'imatin bi zatin ghairu mu'allalatin bi'illah, setiap keadaan yang berdiri pada zat yang tidak disebabkan oleh satu sebab, tu sama sifatan nafsiyatan, dinamakan sebagai sifat nafsiyah. Wahyallati la ta'qilu az-zat, dan dia adalah yang mana tidak dapat kita tak dapat memikirkan zat biduniha, tanpanya. Akal tidak dapat memikirkan zat tanpa wujud. Zat tanpa ada sifat wujud tu akal tak boleh nak terima. Aila tatasawwaru zat, tidak dapat tergambar bil aqli, oleh akal, akan zat, wa tudraku, dan mencapainya atau dicapainya, illa bi sifatihan nafsiyah, melainkan dengan sifatnya nafsiyah.
kat tahayyuzi lil jirmi, seperti contoh mengambil ruangnya bagi jirim. Fa innaka, maka sesungguhnya, in tasawwarta, sesungguhnya jika kamu menggambarkannya, wa adraktahu, dan kamu mencapainya atau memperolehinya, adrakta annahu mutahayyizun, pasti kamu akan mendapati jirim itu mengambil ruang. Wa ala hadzal qaul, maka atas pendapat ini, wa huwa kaunul wujud halan, adapun wujud itu dianggap sebagai satu hal, fazatullahi ta'ala ghairu wujudihi, maka zat Allah Ta'ala itu bukanlah wujudnya. Wa zawatul hawadis, begitu juga zat-zat yang baru, yang makhluk, ghairu wujudatiha, bukanlah kewujudannya. Okey. Ini pendapat yang pertama. Ya, ini dah susah dah ni. Bagi orang awam ni mungkin pening lah ni. Okey. Dia ada beberapa martabat wujud. Yang pertama, dia ada beza antara wujud dengan maujud. Kalau dari segi bahasa, wujud itu wujud lah. Kalau maujud itu yang diwujudkan. Ini dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Begitu juga Adam. Adam itu pakai ain. Pakai ain. Adam itu tiada. Ma'dum itu yang ditiadakan. Jadi dari segi bahasa, makna dia macam itulah. Tetapi dari segi makna, dari segi istilah, maujud itu benda dia. Maujud itu dia punya zat, benda dia. Wujud itu adalah sifat dia. Sama dengan ma'dum. Ma'dum tu benda. Tapi nak kata ma'dum tu benda kan, ma'dum namanya benda yang tiada. Benda yang tak ada, macam mana nak buat macam ni kan? Sebab dia tak ada. Nak bagi tahulah, maksudnya otak adalah menganggap bahawa benda yang ma'dum itu, benda yang tiada itu dipanggil ma'dum. Dan Adam sifat dia, sifat bagi ma'dum. Jadi ingatlah, dua ni penting. Wujud itu sifat, maujud itu zat. Begitu juga Adam itu sifat, ma'dum itu zat. Ini dari segi istilah, dari segi istilah. Kalau dari segi bahasa, seperti yang saya sebutkan tadi lah, wujudlah, maujud yang diwujudkan, Adam tiada, ma'dum yang ditiadakan, ataupun yang ditiadakan lah. Itu secara bahasa. Secara istilah, wujud adalah sifat, maujud adalah zat. Adam adalah sifat, ma'dum adalah zat. Walaupun ma'dum tu tak ada lah, itu hanya kita kata fardul farid saja, ataupun kita kata satu yang iktibar saja. Okey. Maka kalau kita lihat dari segi zat, maka ada zat yang dipanggil maujud. Kemudian ada, kita kata lawan dia ma'dum, tak adalah, benda yang tiada. Kemudian di tengah-tengah di antara maujud dan ma'dum, dia panggil hal. Satu dia panggil hal, ada satu lagi nanti dia tak sebut, nanti dia akan sebut kemudian. Sepatutnya Imam Bajuri dalam Hasyiah dia sebut. Dia pun akan sebut nanti, masa dia dah habis bahas, nanti baru dia sebut. Tapi saya sebut awal-awal, tak apa ulang banyak kali pun, sebab benda ni bukan mudah, orang awam susah nak faham. Jadi di antara maujud dan ma'dum itu, kalau kita nak kata antara wujud dan adam pun boleh jugalah. Dipanggil hal dan amrun i'tibari. Hal, amrun i'tibari. Jadi ada empat lah. Satu wujud, satu hal, satu amrun i'tibari, satu adam. Ataupun nak kata maujud, ataupun hal, amrun i'tibari dan ma'dum. Boleh ke setakat tu? Okay. Maksudnya hal dengan amrun i'tibari ni, dia nak kata wujud pun wujud, tapi tak sampai tahap maujud. Dan nak dikatakan tak ada pun tak sampai tahap ma'dum. Dia tengah-tengah. Benda tu sabit. Benda tu sabit. Maka dalam istilah, dalam akidah ni perlu, dalam belajar akidah ni perlu pandai istilah lah. Apa bidang pun ada istilah kan. Bidang kedokteran pun ada istilah dia, bidang fiqah pun ada istilah dia, bidang engineering pun ada istilah dia, bidang tasawuf pun ada istilah dia, mustalah hadis pun ada istilah dia, tajwid pun ada istilah dia, nahwu surah pun ada istilah. Semua bidang, pomen-pomen kereta pun ada istilah dia. Jadi dalam bidang akidah pun ada istilah-istilah yang perlu dikuasai lah. Jadi ada dua, satu dipanggil wujud, satu dipanggil subut. Satu kita kata wujud, satu kita kata subut. Jadi subut ini dia tak sampai tahap wujud lah, tapi dia subut, maknanya sabit. Dia sabit. Ada ulama pondok panggil sungguh. Ulama pondok kata sungguh. Tapi saya guna subut lah, sabit. Jadi contohnya lah,
Contohnya orang tanya kita kan, apa khabar, kaifahaluka, bagaimana keadaan kamu? Saya sihat. Contoh kan, ni orang Melayu kan, saya sihat. Bagaimana keadaan kamu? Saya sihat. Bagaimana keadaan sekarang di Malaysia? Oh, di Malaysia sekarang keadaannya agak membimbangkan kerana kes-kes COVID-19 ini tidak berkurang seperti mana yang dikendaki. Nampak gayanya kita akan ditambahkan lagi PKP kita mungkin sampai puasa sampai raya. Keadaannya agak membimbangkan. Jadi membimbangkan tu wujud ke? Sihat tu wujud ke? Sakit tu wujud ke? Itu keadaan diri yang wujud diri kita. Tapi sakit itu wujud ke? Sihat tu wujud ke? Membimbangkan itu wujud ke? Keadaan mana? Keadaan sekarang agak sibuk. Sibuk tu wujud ke? Kan? Cuaca bagaimana? Keadaan sekarang ni agak panas. Panas tu wujud ke? Kalau nak kata tak wujud pula, kalau kata sibuk, kata sakit, kata panas, kata membimbangkan, mestilah benda tu ada, sabit. Jadi itu beza tu. Maknanya benda yang sabit tapi tak wujud, maksudnya kita tak boleh nak nampak benda tu, tak boleh nak pegang benda tu. Tak boleh tengok benda tu, tak boleh nak pegang benda tu. Jadi itu dipanggil dua. Satu dipanggil hal, satu amrun i'tibari. Apa beza hal dan amrun i'tibari ni? Jadi ada khilaf. Ada setengah ulama mengatakan hal dan amrun i'tibari sama saja. Ada yang kata tidak. Hal ini dia qaim bizat, amrun i'tibari tidak qaim bizat. Maksudnya hal itu berada pada zat itu. Kalau amrun i'tibari tak ada pada zat itu, hanya dalam pemikiran kita saja. Kemudian ada yang mengatakan bahawa hal tak wujud, yang wujud hanya amrun i'tibari. Maksudnya hal tak sabit, yang sabit hanya amrun i'tibari. Nanti ada qaul yang kedua menafikan hal. Dan itu yang tahqiq, itu yang masyhur, itu yang mutamat lah, iaitu menafikan hal. Di sini disebut dulu pendapat ulama yang mengisbatkan hal, iaitu yang masyhur Imam Abu Bakar Baqilani dengan Imam Haramain. Asalnya hal ni diisbatkan oleh Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani, maka dia mengatakan sifat maknawiyah itu adalah hal yang hal bagi Allah Ta'ala, hal bagi zat. Jadi Imam Abu Bakar Baqilani ikut pendapat tersebut dan Imam Haramain pun pegang pendapat wujudnya hal. Jadi sifat contohnya di sini hal bagi Allah Ta'ala ialah wujud itu adalah hal bagi Allah Ta'ala dan juga sifat maknawiyah itu hal bagi Allah Ta'ala. Itu pendapat yang mengisbatkan hal. Tapi yang tahqiq menafikan hal lah. Itu yang masyhur, itu yang mutamat. Kemudian amrun i'tibari apa? Jadi kalau orang itu sudah menafikan hal, so wujud dan sifat maknawiyah itu akan dipanggil amrun i'tibari. Macam sihat, sakit, sibuk, itu dia tak panggil hal, dia panggil amrun i'tibari. Matter of statement saja. Satu ibarat saja. Faham Itu istilah amrun i'tibari. Jadi ada beberapa pendapat lah. Jadi kalau yang mengisbatkan hal ada 4. Wujud, hal, amrun i'tibari dengan adam. Jadi bagi yang mengatakan hal itu wujud, maka hal itu bezanya dengan amrun i'tibari, hal itu qaim bizat, amrun i'tibari tidak qaim bizat. Dan bagi yang menafikan hal ada 3 je lah, iaitu wujud, amrun i'tibari dan adam. Nanti boleh buatlah nota catatan kita punya grafik designer kita, insya-Allah. Okey, kemudian dia bagi contoh tadi. Jadi hal ada 2. Dalam perbahasan sifat Allah Ta'ala ni, hal ada 2. Satu hal yang mu'allalatin bil illah, satu lagi yang ghairu mu'allalatin bil illah. Satu yang disebabkan oleh satu sebab, satu yang tak disebabkan oleh satu sebab. Okay. Yang tak disebabkan oleh satu sebab itu adalah sifat wujud, sifat nafsiyah. Iaitu dia tidak ada sesuatu yang lain yang menunjukkan keadaan itu. Tak ada sebab lain. Memang bila ada zat, maka adalah wujud. Kalau yang nombor 2, yang disebabkan oleh satu sebab, iaitu sifat maknawiyah. Contohnya dia bagi tadi, kudrah. Bila ada kudrah, maka kaunuhu qadiran. Daripada mana datangnya kaunuhu qadiran itu? Kerana ada kudrah. Jadi Allah dikatakan qadir kerana Allah ada kudrah. Jadi kudrah itu adalah sebab bagi wujudnya qadir. Kan kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman.
dan seterusnya. Jadi kaunuhu qadiran itu, kenapa wujudnya kaunuhu qadiran? Kerana ada sebab, iaitu sebabnya Allah ada kudrah. Kenapa kaunuhu muridan? Kerana ada iradah. Kenapa kaunuhu aliman? Kerana ada ilmu. Jadi kudrah, iradah, ilmu, sifat ma'ani ini adalah illah, sebab bagi wujudnya sifat kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, sifat ma'nawiyah. Jadi sifat ma'ani itu ialah sebab ataupun illah bagi sifat ma'nawiyah. Itu ada dua hal di situ. Ini yang mengisbatkan hal. Ini yang mengisbatkan hal. Sekarang ni kita baca pendapat yang kedua pula. Wa qala al-Asy'ari wa man tabi'ahu, kata Imam al-Asy'ari rahimahullah dan yang ulama yang mengikut pendapat Imam Asy'ari, al-wujudu ainul mawjud. Wujud itu ialah ainul mawjud, zat itu sendiri. Wujud itu adalah zat itu sendiri. Fa'ala haza wujudullahi ainu zatihi ghairu zaidin alaihi fil kharij. Maka atas pendapat ini, wujud Allah Ta'ala itu ialah zat dia sendiri dan bukan suatu tambahan ke atas zat pada alam nyata, pada hakikatnya lah. Dia panggil istilahnya fil kharij. Ini satu lagi istilah kena faham. Satu dia panggil fil kharij, satu fil zihni. Lawan dia fil zihni. Satu dipanggil fil kharij, satu dipanggil fil zihni. Fil kharij ini yang di alam nyata, fil zihni ini dalam pemikiran. Jadi Imam Asy'ari mengatakan bahawa wujud itu ialah zat itu sendiri, tidak ada tambahan pada zat. Kalau yang tadi kan kata wujud itu hal, hal itu satu tambahan yang berada pada zat. Imam Asy'ari kata wujud itu zat itu sendiri, tak ada tambahan pada zat. Dan maksudnya tidak ada tambahan pada zat, maknanya zat sajalah, tidak ada, tak wujud fil kharij. Wujud itu tidak wujud fil kharij. Wujud itu, sifat wujud itu tidak wujud fil kharij. Dia itu wujud itu adalah zat itu sendiri. Itu pendapat Imam Asy'ari dan ulama-ulama yang lain. Wa ala hadza la yazharu adul wujud sifatan. Maka atas pendapat ini, maka tidak zahirlah menganggap wujud itu sebagai sebuah sifat. Jadi kalau wujud itu adalah zat itu sendiri, maka wujud tidak boleh dipanggil sifat. Kalau wujud itu sudah dianggap sebagai zat itu sendiri, maka tidak boleh dipanggil sifat, kerana wujud zat itu bukan sifat. Sifat bukan zat, zat bukan sifat. Maka kalau wujud itu adalah zat itu sendiri, maka tak boleh dianggap wujud itu sebagai sifat. So habis tu, li'annal wujuda ainul zat was sifat ghairu zat, kerana sesungguhnya wujud itu adalah zat itu sendiri, ain zat itu sendiri. Was sifat ghairu zat, adapun sifat dia bukan zat. Bi khilafihi alal qaulil awal, berbeza dengan pendapat yang pertama tadi, iaitu yang mengatakan wujud itu adalah hal, keadaan. Fa inna ja'alahu sifatan zahirun, maka menjadikan wujud itu sebagai sifat adalah jelas, zahir. Wa makna wujubul wujud lahu ta'ala alal awal, maka makna wujud, wajibnya wujud bagi Allah Ta'ala pada pendapat yang pertama, anna sifata an-nafsiyata allati hiya halun sabitatun lahu Ta'ala, iaitu sesungguhnya sifat nafsiyah yang mana dia merupakan keadaan yang sabit bagi Allah Ta'ala. Wujud itu ialah sifat nafsiyah yang merupakan hal yang sabit bagi Allah Ta'ala. Wa maknahu ala sani, iaitu dan juga maknanya atas pendapat yang kedua, anna zatahu ta'ala mawjudatun muhaqqaqatun fil kharij, sesungguhnya zat Allah Ta'ala itu benar-benar wujud, benar-benar tahakkuk, memang betul-betul ada fil kharij, di alam nyata. Bihaisu law kushifat annal hijab, dengan dari segi kalaulah disingkapkan hijab daripada kita, la ra'ainaha, maka kita akan dapat melihatnya. Fazatullahi ta'ala muhaqqaqatun, maka zat Allah Ta'ala itu benar-benar tahakkuk wujud. Illa annal wujuda ghairuha, melainkan sesungguhnya wujud itu bukanlah zatnya, alal awal, atas pendapat yang pertama, wahia huwa, dan adapun wujud itu adalah zat, alasani, atas pendapat yang kedua. So ada khilaf di sini. So ada
Ini orang awam tak faham pun tak apalah. Kalau faham lagi bagi bagus. Kalau rasa nak jadi awam sampai mati, tak payah tahu pun tak apa. Tapi kalau nak melengkat kepada awam yang khusus, boleh faham-fahamkanlah, cuba-cuba memahami. Ini tujuan kita belajar kan. Jadi ada khilaf di sini tentang sifat wujud. Okay, kita belajar kan, kita kata sifat wujud. Jadi bila kita kata sifat wujud, maka wujud itu adalah sifat, sebab kita kata sifat wujud. Jadi di sini ada khilaf. Imam Abul Hasan Asy'ari sendiri, pendiri mazhab Asy'ariyah, mengatakan wujud itu bukan sifat, wujud itu adalah zat itu sendiri. Jadi bila wujud itu adalah zat itu sendiri, kenapa kita kata sifat wujud? Maka itu kata ulama dalam syarah dia, Imam Majid kata tasamuh. Tasamuh ni maknanya bagi can lah. Kita anggap saja wujud itu sebagai satu sifat. Anggap wujud itu sebagai satu sifat tasamuh. Jadi bagi yang Imam Abul Hasan Asy'ari, maka menganggap wujud itu sebagai sifat hanya tasamuh. Hanya tasamuh ni berlapang dada atau macam mana nak cakap, tasamuh tu macam anggap je lah, bagi can lah, anggap je lah sebagai sifat. Tapi sebenarnya bukan sifat, sebab dia adalah zat itu sendiri. Menurut pendapat yang mengatakan bahawa wujud itu adalah hal keadaan yang ada pada zat, maka boleh mengatakan bahawa wujud itu adalah sifat. Sebenarnya kemudian ada datang lagi ulama yang terkemudian seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi menganggap bahawa wujud itu adalah amrun i'tibari, bukan hal. Bukan hal dan bukan ainuz zat, tapi dia amrun i'tibari. Dan dia mengatakan bahawa sebenarnya Imam Abul Hasan Asy'ari mengatakan wujud itu adalah ainuz zat. Maksud dia ialah wujud itu bukan zaidun ala zat, bukan ada suatu benda yang tambahan pada zat. Dia hanya satu iktibar saja pada zat. Iktibar itu hanya di dalam kepala otak kita lah, dalam zihn kita. Jadi kata sebahagian ulama mengatakan bahawa pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi ini mengatakan wujud itu amrun i'tibari, sebenarnya menguatkan lagi pendapat Imam Abul Hasan Asy'ari, iaitu sama dari satu sudut, iaitu dia kata tidak wujudnya zaidah ataupun tidak ada penambahan, tidak ada zaid ala zat. Wujud itu tidak ada penambahan pada zat. Kalau yang hal tadi kata wujud itu ada pada zat. Jadi yang mengatakan amrun i'tibari ini ialah tidak ada pada zat, hanya satu i'tibar yang ada dalam pemikiran manusia saja. Sebab apa kita kata Allah itu wujud? Allah itu wujud. Maksudnya Allah itu bersifat dengan sifat wujud. Zat Allah itu wujud. Jadi menganggap wujud itu sebagai sifat pun dikatakan sebagai tasamuh apabila mengatakan amrun i'tibari, sebab amrun i'tibari tidak boleh dianggap sebagai sifat. Sifat ada dua makna. Sifat ada dua makna. Satu, sifat bermakna umum, iaitu ma laisa zat, sesuatu yang bukan zat, itu dipanggil sifat. Satu lagi sifat bermakna khusus, iaitu al-makna al-wujudi al-subuti al-qaim bizat. Satu makna yang wujud, yang subut, yang qaim bizat, itu makna sifat yang sebenar. Itu makna sifat yang sebenar. Jadi kalau kita tengok dalam sifat 20 ni, ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Jadi sebenarnya kalau ikutkan sifat dengan makna umum, kesemuanya boleh dianggap sifat. Nafsiyah sifat, salbiyah sifat, ma'ani sifat, ma'nawiyah sifat. Itu makna sifat secara umum, iaitu ma laisa zat, benda yang bukan zat. Adapun kalau sifat dengan makna yang khusus, iaitu al-makna al-wujud al-subut al-qaim bizat, makna yang wujud, yang sabit, yang qaim, yang berada pada zat, itu hanyalah sifat ma'ani sahaja. Sifat ma'ani sahaja. Yang lain itu bukanlah dikatakan sifat, hanya sifat secara umum. Ini perincian-perincian orang awam kalau tak faham pun tak apa. Jangan nanti pening lah Asy'ariyah ni, aku ikut Wahabi lagi senang. Jadi ini
sebagai tambahan lah bagi yang nak mendalami lah, yang ingin mengucapkan selamat tinggal kepada awamnya, ingin masuk ke alam khusus, ya, silakan fahamkan. Jadi kalau ingin kekal awam sampai mati, ya tak apalah, tak tahu pun tak apa, tak wajib. Jadi ada 3 pendapat lah. Sebenarnya ada banyak lagi pendapat. Ada banyak lagi pendapat. Tapi saya sebut 3 sudah. Ada juga yang mengatakan dia merupakan dibezakan antara zat yang qadim dengan zat yang hadis. Ada yang membezakan. Dan ada juga yang mengatakan wujud itu sifat, sifat ma'ani pun ada, macam-macam lah. Ini yang kita sebut dalam mazhab kita saja, iaitu 3 pendapat. Iaitu wujud sebagai ainul zat, wujud sebagai hal, wujud sebagai amr i'tibari. Tetapi menurut sebagian ulama, wujud sebagai amr i'tibari itu sama seperti wujud itu sebagai zat itu sendiri. Itu yang difahami daripada pendapat Imam Abdul Hasan Asy'ari, mengatakan bahawa bila Imam Abdul Hasan Asy'ari kata wujud itu adalah ainul zat, maksudnya i'tibar bagi zat. Sebab apa? Dia nak menafikan wujudnya satu zaid ala zat, penambahan pada zat, tak ada. Jadi qaul yang tahqiq ialah amrun i'tibari lah. Adapun semua pendapat yang mengisbatkan hal itu qaul dhaif. Cukup. Cukup lah, aku dah pening lah, cukup pening lah tu. Nanti masuk dalil ala wujudihi ta'ala. Nanti esok kita insya-Allah kita sambung tentang dalil bagi wujudnya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala. Apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah. Minta maaf kepada tuan-tuan semua. Muslimin muslimat. Ustaz-ustazah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham dan sampaikan dan tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.